Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddi lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Pengurusi Madrasah Barisan IJK, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seterusnya para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung semula kuliah kita yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Alhamdulillah, kuliah kita yang terakhir pada 12 bulan 12 22, iaitu dan alhamdulillah di muka surat 15, ya, di muka surat 15. Dan hari ini kita sambung iaitu nombor 9, solat ulangan secara berjamaah tidak didirikan untuk mengelakkan atau keluar daripada perselisihan pendapat ulama. Okey. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggal dunia. Kepada suami-suami yang telah meninggal dunia, isteri-isteri yang telah meninggal dunia, sya'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Salat ulangan secara berjamaah tidak didirikan untuk mengelakkan atau keluar daripada perselisihan pendapat ulama. Walaupun solat ulangan yang dikerjakannya itu adalah sunat mengikut kaedah fiqh yang berbunyi al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Maksudnya keluar daripada perselisihan paham, perselisihan pendapat ulama adalah sunat. Kita keluar adalah sunat. Banyak perselisihan pendapat dan sebagainya. Pasal kita ada 4 mazhab. Mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ya. Okey. Namun sekiranya dia melakukan sedemikian, maka solatnya tetap sah. Tetapi tidak termasuk dalam solat ulangan yang dimaksudkan di sini. Maksudnya tidak termasuk dalam solat ulangan yang sunat tadi. Sebagaimana yang lepas telah dijelaskan. Ya, solat ulangan yang sunat itu sebagaimana. Ya, contoh. Saya tadi di tempat lain sudah solat berjamaah sama. Tetapi apabila saya datang ke sini baru saja solat berjamaah ini nak didirikan, bukan masbuk, ya. Berartinya saya dapat masuk muafiq.
ya, dapat masuk muafiq sama sekali dengan para jemaah ni, maka saya disunatkan untuk mengulangi. Satu. Yang keduanya, andainya kalaulah ada orang datang, kita dah habis solat ni kan, tiba-tiba kok ada orang yang datang, terlewat, kok kerja lambat dan sebagainya, terlewat dia datang, dia solat perseorangan, mana berarti salah seorang daripada jamaah kita yang ada ni, dia boleh menemani untuk solat sekali lagi, yang ulangan dia tu dapat pahala, dan yang keduanya dia berjamaah, orang yang baru datang tadi pun dapat fadilat berjamaahnya lagi. Ya, itu salah satu daripadanya sebagaimana ulangan, sebagaimana yang lepas telah diceritakan ketika Rasulullah SAW, ya, selepas saja selesai mengimami, maka ditengok terdapat dua pemuda di belakang, dia tidak ikut solat. Maka panggillah pemuda dua orang tu. Datanglah ke sini, ditanya oleh Rasulullah, kenapa, apa yang menghalangmu kau tidak solat? Apa jawab pemuda itu? Saya sudah solat di rumah, katanya. Maka kata Rasulullah, eloklah kalau sekiranya kamu datang sini untuk tengah mendirikan solat berjamaah, elok kamu ulangi sekali lagi untuk mendapatkan pahalanya. Ya, pahala dia mengulangi dan pahala dia berjamaah. Okey, itulah yang lepas sudah diceritakan. Okay. Contoh situasi. Intinya tadi apa? Namun sekiranya al-khuruju minal khilafi mustahabun, maksudnya keluar daripada perselisihan pendapat ulama adalah sunat. Namun sekiranya dia melakukan sedemikian, maka solatnya tetap sah, tetapi tidak termasuk dalam solat ulangan yang dimaksudkan di sini tadi, ya, yang dimaksudkan sebelum ini. Okay. Contoh situasi, seorang bermazhab Asy-Syafi'i berwuduk hanya dengan menyapu sebahagian kepala dan kemudian solat, maka solatnya batal di sisi Imam Malik. Pasal bagi Imam Malik, menyapu keseluruhan wajib bagi dia. Keseluruhan wajib. Bagi Imam Syafi'i hanya sedikit saja kepala kan. Jadi bagi Imam Syafi'i keseluruhan itu sunat, berlainan daripada pendapat Imam Malik. Tapi kalau mengikut bagi Imam Malik, solatnya sedemikian, maka hendaklah diulangi. Tapi bagi Imam Syafi'i tidak. Kat sini apa mengatakan, dengan menyapu sebahagian kepala dan kemudian solat, maka solatnya batal di sisi Imam Malik, tapi di sisi Imam Syafi'i tidak, ya. Yang kedua, seseorang yang solat di kawasan bilik mandi, solatnya batal di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi kalau bagi Imam Ahmad dan Hanbal, solat di bilik air adalah batal. Okay. Yang ketiga, seseorang yang solat sedangkan darah mengalir di badannya, maka solatnya batal di sisi Imam Abu Hanifah. Ini pendapat yang tiga pendapat. Bagi imam-imam yang tersebut, itu adalah pendapat dia adalah batal. Tapi bagi pendapat Imam Syafi'i, contohnya macam tadi, menyapu sebahagian kepala, dia tidak membatalkan solatnya. Okey. Pasal ada dalam satu, ini dalam kitab Bidayatul Mujtahid, pandangan empat mazhab. Sebagaimana yang dikatakan, berwuduk gitu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum
wa aydiyakum ila marafiqi. Apa? Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Ya, itu kata ini dalam surat Al-Maidah, ya, surah yang kelima ayat yang ke-6. Iaitu kaum muslim sepakat bahawa menunaikan seruan ini adalah wajib. Ya, hukumnya bagi setiap orang yang diwajibkan solat jika sudah masuk waktunya. Adapun sunnah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salati bi ghairi tahurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci dan sedekah dan hasilnya iaitu khianat. Ya, jadi sedekah dari hasilnya khianat tu. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil khianat. Ya. Ini pendapat yang menyatakan. Demikian pula sabda beliau, la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Artinya sependapat 4 mazhab mengatakan wudu itu pasti. Ya, Imam Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, wudu tu mesti pasti, suci tu pasti. Kalau tidak, maka tidak sah solatnya. Ini 4 mazhab berpendapat. Cuma perselisihan antara satu sama lain cara wudunya. Kalau bagi Imam Syafi'i menyapu di situ wa mashul, bermakna mengusap, bukan wagsilu, bukan membasuh kepala. Jadi oleh itu hanya sekadar mengusap sahaja. Tetapi sebahagian kepala. Kalau keseluruhan bagi Imam Syafi'i ialah sunat. Ya. Tapi mazhab Malik, Imam Hambali, Maliki, dia keseluruhan itu adalah wajib bagi mereka. Ya, jadi itu perselisihan faham antara ulama-ulama sedemikian. Okay. Dalam ketiga kita keadaan di atas, seseorang tu sunat mengulangi solatnya selepas dia berwuduk dengan wuduk mazhab yang lain. Perkara ini dilakukan bertujuan keluar daripada perselisihan para ulama berdasarkan kaedah fiqh tersebut. Ulangan ini tetap sunat dilakukan walaupun secara bersendirian, tetapi tidak masuk dalam ulangan yang dibincangkan di sini. Maksudnya ulangan ini adalah disunatkan, hanya disunatkan, bukan diwajibkan. Maksudnya apa yang perselisihan faham ambil wuduk tadi, contohnya ya, Imam Syafi'i hanya sebahagian kepala, tapi Imam Malik keseluruhannya. Maka bagi sisi Imam Malik, orang itu tidak sah solatnya. Tetapi bagi sisi Imam Syafi'i dan pendapat pemegang yang mengikuti menganut Imam Syafi'i, maka tak perlu diulangi. Ya, tak perlu diulangi. Tetapi andainya diulangi, bagi pendapat Imam Malik juga mengatakan itu hanya sunat sahaja. Ya, okey. Inilah perselisihan pendapat para ulama. InsyaAllah. Tapi kalau
apa akan datang kalau habis ni, sama ada saya nak bawa dalam kitab Bidayatun ni, dan saya photostat antara satu ke satu, pasal kaedah kitab ni tebal Pak Imam. Bermakna satu kita kena beri satu naskah, dua jilid tu tebal-tebal ni, satu jilid harganya 200 lebih. Jadi elok kalau saya buat segini. Bab wuduk contohnya satu kan, saya photostat dan saya bagi tuan-tuan. Itu akan datanglah tengok insya-Allah. Okey. Okey. Dan ini juga sebagaimana ini saya berita yang telah yang akan saya sampaikan, yang mana oleh saya berdakwah di Indonesia daripada 18 hari bulan sampai 31 hari bulan yang lepas, banyak tempat, dan saya juga dibawa ke tempat yang solat tarawih 20 rakaat hanya tak sampai 20 minit, itu pun ada dibawa. Apa pendapat diorang? Pendapat diorang itu semua pakai niat saja. Bismillahirrahmanirrahim di permulaan tu dengan selaju-lajunya cukup. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tamakninah bagi dia tidak hanya sunat saja. Sedangkan dalam kitab-kitab yang lain, sesiapa yang mengatakan dalam solat yang rukun kita mengatakan sunat, maka itu dikira fasik. Nanti kita akan jumpa nanti kat sini, kita dikira fasik. Jadi oleh itu, maka kita janganlah menidakkan perkara yang rukun. Kita kena faham, dalam solat ada 13 rukun. 13 rukun terbahagi kepada 3. Rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Kita tahu apa itu rukun qauli yang perlu diungkapkan. Contohnya Al-Fatihah, tuan-tuan sebut dalam hati saja, maka tidak sah solatnya. Dan begitu juga perbuatan dan sebagainya. Rukun qauli iaitu perlu diungkapkan. Tahiyat, dalam tahiyat, imam tahiyat awal ataupun tahiyat, terutama sekali tahiyat akhir. Oleh kerana tahiyat awal itu sunat, tapi kalau tahiyat akhir dibaca dalam hati juga, maka tidak sah solatnya. Sebab itu adalah rukun qauli, dan tamakninah juga rukun. Kalau tiada tamakninahnya dalam solat, artinya contohnya Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana sempat tamakninahnya? Sedang tamakninah itu diistilahkan pada ulama mengatakan, dan mazhab yang lain mengatakan berhenti seketika, sekadar paling cepat pun subhanallah. Kalau katakan saya sudut tak subhanallah, baru subhanallah ni, subhanallah tak habis dah angkat lagi, mana tamakninahnya? Maka tidak sempurna solat kita. Itu yang dia. Dan begitu juga saya katakan yang lepas, tak silap saya dah sebut ataupun tidak, yang kita mengikut imam ada kalanya haram, maksud haram batal solatnya, ada kalanya sunat, dan ada kalanya makruh. Apa yang dimaksudkan kita mengikut imam? Imam solat, setelah selesai imam punya perbuatan, baru kira mengikuti. Itu namanya mengikuti imam. Kalau katakan imam Allahu Akbar, kita pun sama dengan imam Allahu Akbar, maka itu bukan mengikuti imam, itu mengiringi imam, maka batal solat makmum tadi. Ingat, ketika takbiratul ihram tolong jaga. Imam setelah Allahu Akbar, dah sekadar tamakninahnya imam, baru kita lah Allahu Akbar.
Kalau imam baru Allah, kita pun Allah, ataupun imam Allahu baru belum akbar lagi, belum kita pun angkat tangan Allah, maka batal solat kita. Itu ada dua tempat, di permulaan dan di akhir. Di akhir ketika imam bagi salam, imam baru kita pun ikut as-salam, ya. Imam baru assalam, belum sampai kum lagi, kita pun ikut assalamualaikum, maka batal solat kita. Sekurang-kurangnya imam sampai assalamualaikum warahmatullah, tak sampai warahmatullah, pasal warahmatullah itu tambahan. Yang dikatakan salam, assalamualaikum, itu yang dikatakan salam. Ya, sebaik-baiknya imam selesai salam pertama, barulah kita salam. Itu yang sebaik-baiknya. Okey. Ingat, amin. Katakan imam walabolin. Amin. Imam amin, kita berseter amin, itu adalah sunat. Kalau kita mendahului imam, bukan dikatakan batal, tidak batal, hanya sekadar makruh saja. Tidak membatalkan solat kita. Imam walabolin tu makmum dah amin, itu makruh, tidak batal tapi makruh. Yang sunatnya imam amin, kita sama-sama amin, dan begitu juga para malaikat turun sama-sama mengaminkan ketika itu. Ya. Okey. Itu yang dikatakan takbir intikal antara satu rukun ke satu rukun. Contohnya, imam nak rukuk, Allahu Akbar. Imam tangan belum sampai ke lutut lagi, kita pun dah ikut mengiringi imam. Tidak batal solat kita, tetapi makruh perbuatan kita. Apabila sebut makruh, perkara yang makruh tidak membatalkan solat, tapi mengurangkan pahala kita solat tadi. Ya, katakan imam sami Allahu liman hamd, baru sami Allah kita pun dah bangun sami Allahu liman hamidah, maka ketika itu kita makruh perbuatannya. Ya, biarlah imam tu Allahu Akbar sampai ke lutut dia, dan dengan keadaan termenang kita pun Allahu Akbar. Imam sami Allahu liman hamidah, barulah kita pun sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ya, itulah dia punya perbuatan dalam solat nanti, insya-Allah. Okey. Jadi oleh itu, ini banyak yang kita perbahaskan di dalam satu tempat itu, yang tempat yang solat laju tu, yang sampai perbahasan saya 10 pakai 12 11 lebih, 11 11.5 kat sana, 11.5 di sana. Di Malaysia berapa? 12.5. Pasal beza dia, kita dulu 1 jam. Itu dia perbahasan yang alhamdulillah pada di sana pun diketuai oleh ulama, kata kita orang ahli pejabat agama lah, agama Islam, ya, di daerah masing-masing. Maka itulah sokongan kami, dan saya dengan doktor ada 3 orang yang Dr. Osman tadi, maka menjelaskan satu persatu. Jadi insya-Allah dia kata tahun ini Tarawih tahun ini tak akan mengulangi lagi, insya-Allah. Dikuatiri kita batal solat kita dan sia-sia perbuatan kita. Ya, apabila sebut dalam keadaan batal amal ibadah kita, tentukanlah kita dengan sempurna. Terutama sekali solat kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, oleh kerana di yaumul mahsyar besok, solatlah yang ditanya terlebih dulu. Ya, usah bangga kalau kita berdapat membuat masjid, usah bangga kita berdapat bersedekah, usah bangga kita mendapat membantu anak yatim. Andainya kita tidak solat, ya, tapi kalau solat kita, maka insya-Allah banggalah kita keseluruhannya. Okey.
Solat ulangan itu dilakukan secara berdiri oleh orang yang mampu berdiri. Okay. Namun, sekiranya dia melakukannya dalam keadaan duduk, sedangkan dia mampu berdiri, maka solatnya tidak sah. Itu dia. Mampu berdiri, tapi dia duduk juga. Okay. Maka solatnya tidak sah. Ya, ini apa maksud kat sini? Solat waktu, solat fardu, solat waktu pula, solat fardu. Ya, kalau solat sunat itu tidak mengapa, tapi solat sunat tiada istilah diulangi. Solat sunat banyak kali ulangan pun tak mengapa. Ini yang dijelaskan kat sini solat ulangan yang mendapat sunatnya tadi ialah solat fardu. Okey. Yang ke-11, hendaklah dia berniat menjadi imam dalam solat kedua sekiranya dia ialah imam. Sekiranya dia imam, dia niat menjadi imam. Kalau makmum, niat sebagai makmum. Orang yang diajak turut berjemaah bersamanya berpendapat bahawa ulangan itu harus dilakukan. Ya, ini bagi orang yang kita ajak untuk mengulanginya. Okay. Solat kedua itu tidak diimamkan oleh orang yang makruh menjadi imam. Ya, bukan orang yang makruh menjadi imam. Okay. Maksud kat sini, maka tidak sah ulangan di belakang imam yang fasik. Imam yang fasik, kita tidak sah solat kita. Ahli bid'ah atau mereka yang beriktikad sebahagian rukun solat itu adalah sunat. Itu dia. Yang mengiktikadkan sebahagian rukun solat itu adalah sunat saja, maka dianggap sebagai seorang yang fasik. Nauzubillah min zalik. Jadi oleh itu, jagalah solat kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kalaulah kita dibiarkan, okey. Besok pagi turun pukul 7 pagi, kita mengadakan PT katakan. Oh, siap sedia dengan seluarnya, dengan pakaiannya, ya dah. Oh, dengan exercise-nya. Tetapi apabila dilakukan sedia untuk menunaikan solat subuh, masing-masing tarik selimut. Ya tak? Pasal itu kebanyakan ada setengah ulama mengatakan, setengah ustaz mengatakan, bukan ulama, ya, saya katakan, kenapa apabila kita kat Mekah cepat-cepat aja kita bangun, dengar azannya cepat bangun ni. Sebab tengok tuan-tuan kalau dia as-salatu khairum minan naum, ya tak? Dia bukan benda. Jadi kita cepat aja bangun. Yang kita kat sini as-salatu khairum minan naum, tarik selimut pelan-pelan. Naum sama tarik selimut balik lagi. Ya dah. Sebab telah panjang sangat ini kata. Okey. Jadi kalau boleh muazzin besok tang naum tu kejutkan dia. As-salatu khairum minan naum. Terkejut dia, cepat dia bangun. Kalau naum itu macam leleh lagi lah, dia tarik apa? Selimut lagi. Okey. Solat ulangan yang dilakukan secara berjamaah itu tidak makruh di sisi syarak. Contoh, solat di masjid yang tidak dikunjungi dan terdapat imam yang dibayar gaji di situ, tetapi imam tersebut tidak membenarkan solat berjamaah dilakukan di situ, maka hukumnya adalah haram dan tidak sah. Kalau katakan kat situ ada imam yang dibayar gajinya, maka kita mengulang kat situ dan imam tidak mengizinkan, maka kita tidak sah solat kita. Maka tidak boleh mengerjakan solat ketika itu. Okey. Jamak takdim kerana hujan. Jamak takdim kerana hujan demi tuntutan berjamaah.
Pengarang Minhaj At-Talibin berkata, Mughni al-Muhtaj, dan harus melakukan jamak takdim dengan sebab hujan yang boleh menyebabkan pakaian basah, contohnya, ya. Sedangkan pendapat baru Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkan jamak takhir, ya. Tidak boleh membolehkan jamak takhir. Syarat untuk melakukan jamak takdim pula ialah hujan turun semasa berada pada awal kedua-dua solat fardu yang dijamakkan. Manakala menurut pendapat yang lebih sahih disyaratkan dengan hujan masih turun ketika salam solat pertama, salji dan air embun juga dihukumkan seperti hujan apabila kedua-duanya menjadi cair. Menurut pendapat yang azhar, iaitu paling jelas, rukhsah iaitu kelonggaran, rukhsahnya adalah kelonggaran, ini dikhususkan untuk orang yang menunaikan solat berjamaah di masjid yang jauh dan terasa sukar disebabkan hujan yang turun dalam perjalanannya. Jadi ini hujan juga dibolehkan, katakan jamak takdim. Jamak takdim tu maksudnya, ingat, tetapi nak melakukan jamak takdim ketika salam solat pertama masih hujan, dan begitu juga masih takbir yang kedua, solat yang keduanya masih hujan, hinggalah salam tadi masih hujan, maka itu dibolehkan jamak takdim. Okey? Dan terutama sekali yang dituntut kat sini ketika masjid masih jauh. Maklumlah dulu zaman Rasulullah masjid jauh-jauh kan, pasal itu diharuskan, dibolehkan. Tapi ingat, jamak ini adalah dua. Jamak takdim tamam, jamak takdim qasar. Takdim qasar. Tetapi yang sedemikian tak boleh buat jamak takdim qasar. Hanya buat jamak takdim tamam. Sebagaimana para jamaah haji. Para jamaah haji ketika di Arafah, ketika di Mina, maka disarankan untuk buat solat jamak tamam. Ya, sebab apa? Disebab apa? Ini pasal dalam kursus haji, ini dalam kursus haji yang lepas ditanya ustaz, kenapa sedangkan kita mazhab Syafi'i yang boleh buat jamak qasar itu adalah ketika perjalanan dua marhalah. Ingat, ini saranan bukan jamak qasar. Ini jamak tamam dibolehkan. Sebab tertentu, iaitu dalam keadaan masyaqqah. Masyaqqah apa? Ketika di Arafah, Mina, susah payah nak dapat air. Ada air kadang cepat mati contohnya. Dan kat bilik air beratur. Ya tak? Beratur. Siapa yang pernah menghadapi pergi haji, tahulah dia. Ya? Beratur. Kadang-kadang yang waktu pun dah nak habis, tak dapat lagi untuk solat. Ya tak? Itu dalam keadaan. Pasal itu dikatakan, dalam keadaan masyaqqah dan rusyah menggulunggarkan, itu di ketika orang haji di wukuf di Arafah dan mabit di Mina, maka diharuskan untuk menunaikan jamak takdim tamam, bukan qasar, ya. Jamak takdim tamam, bukan qasar. Begitu juga kita, ya, perkara-perkara yang lain yang kita boleh katakan sebagaimana hujan ni tadi. Hujan kita boleh buat jamak takdim tamam, bukan qasar, ya. Yang qasar adalah hanya bagi orang yang bermusafir sahaja.
Yang qasar hanya bagi orang yang bermusafir sahaja. Ya, banyak lagi perkara-perkara tak silap. Saya dulu ada tak bagi buku kat sini, Pak Imam? Dulu ada tak ni? Mula-mula saya ada tak? Yang jamak semua. Saya ada penjelasan kat sini ni. Ya, pasal tu saya buat kitab baru sekarang. Sama juga. Pasal banyak yang masa bagi kursus haji, banyak yang tak tahu bagaimana ustaz nak niat jamak tamam. Ya, kan? Jadi kat sini saya adakan jamak tamam, jamak qasar, semua ada kat sini. Ya, saya tengah. Kalau sekiranya kat sini ada yang belum dapat, boleh bagi tahu, nanti saya bawa. Ya, bulan depan saya bawa, saya bagi lagi. Ya, okey. Yang belum dapat, ini semua panduan solat qasar yang disusun oleh saya sendiri. Saya hanya menyusun, bukan mengarang. Ya, saya menyusun balik, mengutip balik. Ya, bukan mengarang. Okey, sekadar menyusun. Okey. Jadi inilah pendapat-pendapat yang mengatakan dibolehkan kita jamak dan sebagainya. Okay. Dan mengulangi dan sebagainya. Jamak takdim kerana hujan, itu tadi jamak takdim tamam, ya, bukan qasar. Okay. Kerana hujan dan sebab-sebab yang lain, sebab ketakutan, ya, ketakutan semua itu diistilahkan jamak tamam. Jamak qasar hanya boleh bagi orang yang bermusafir. Bermusafir itu pun sekurang-kurangnya 2 marhalah. 2 marhalah ini kat sini ada beberapa pendapat. Ada yang 80 km, ada yang 90 km, dan ada yang 100 km. Ya, tapi pandangan jumhur ulama untuk menyelamatkan 100 km. Walau bagaimanapun 80 km dah diistilahkan boleh buat jamak. Jamak dan qasar. Ya, jamak dan qasar. Ya. Kalau jamak tamam, iaitu maksudnya jamak takdim tamam. Zuhur, asar waktu dalam waktu zuhur, isyak dalam waktu maghrib. Tamam iaitu penuh sebagaimana kita buat. Ya, tak ada, berarti kalau isyak mesti 4, maghrib 3. Memanglah maghrib 3, tak boleh pun 1,5. Walau macam mana pun. Kalau zuhur 4, asar 4 itu. Kalau qasar itu dipendekkan, ya, hanya 4 jadi 2. Ya, itu dinamakan qasar. Okey. Jadi saya sebelum ini saya buka soalan, pertanyaan, ya, pada para jamaah. Ini perlu ke saya bawa lagi, Tuan Imam? Okey, insya-Allah akan datang. Kok ada yang tak dapat. Okey, okay, hari ini 10 ya. 9. Oh. 9 bulan 1 2 3. Okey, ada apa pertanyaan? Ya. 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 Jamak takhir boleh buat. Mana? Untuk yang tak boleh. Di jamak takhir tak boleh, hanya buat jamak takdim saja. Ya, yang ini tadi yang kerana sebab hujan, kerana sebab takut, hanya diadakan jamak takdim tamam. Tak boleh diadakan jamak takhir. Ya, itu pun dengan syarat di salam yang pertama, kedua itu artinya hujan masih turun lagi. Artinya hujan tu masih berterusan. Ya, okey. Okey. Ada apa pertanyaan lagi? Ya. Ya. Ada kawan tanya saya. Saya dah menjawab, tapi nak tanya. Ya. Saya dah menjawab dia, tapi dia nak jawapan tak lah. Ya. Ini dia sembahyang berdupat kan? Ya. Berdupat kan? Tapi dalam sembahyang masuk 2 rakaat, dia terus bagi salam. Salam, lepas tu dia ingat lepas tu dia naik balik, tambah lagi 2 rakaat. Untuk tambahkan jadi 4. Okey, itu.
Dia sembahyang fardu 4 rakaat. Ya. Masuk 2 rakaat, dia ingat dia baca ingat sembahyang sunat, dia pun bagi salam. Lepas tu dia dalam ingat dia, oh tadi sembahyang fardu yang 4 rakaat, dia bangun balik. Okey. Dia sembahyang balik, dia sembahyang tambah lagi 2 rakaat. Okey. Salam ni tak, dia dah bagi salam ni. Dah bagi salam. Okey, Lepas cantik. tu dia ingat dia sembahyang 4 rakaat. Okey. Bangun, dia tambah lagi 2 rakaat. Okey. Okey, cantik soalan tu. Okey. Artinya kita kena tengok niat yang pertama tadi niat 4 rakaat atau nak 2 rakaat? 4 rakaat. Tetapi dalam keadaan solat 2 rakaat dia ingat solat sunat, dia beri salam. Dia bagi salam, lepas tu dia baru tersedar bahawa baru 2 rakaat dia terus bangun sambung semula. Boleh tak? Boleh. Dibolehkan. Ya, itu artinya disambung semula, itu boleh selagi dia baru melangkah dari tempat itu tadi. Ya. Masih duduk yang sama, maka dia masih dibolehkan. Syaratnya dia kena buat sujud sahwi. Okey. Kalau dia tak buat sujud sahwi, sah tak? Sah. Tapi ibaratkan kertas putih ni dah kotor lah sikit. Ya tak? Kita nak bersihkan. Biar kertas putih itu bersih. Kalau kita pakai kain, jangan koyak-koyak. Ya tak? Biar yang elok. Jadi, sujud sahwi ini tujuan untuk menampal dia. Artinya, tak buat sujud sahwi, sah solatnya, tetapi ya, tercontenglah sedikit keadaan. Boleh, Tuan Imam? Okey. Ada apa lagi? Persoalan? Ada. Okey. Kalau tak ada persoalan, banyak perkara-perkara saya nak huraikan kepada jamaah-jamaah kat sini. Contohnya, pasal kebanyakan orang ni musim nak umrah. Sebab oleh kerana haji ni kadang-kadang boleh jadi tak ada harapan, ya tak? Umrah. Tapi kebanyakannya kita umrah dalam keadaan melakukan kesalahan ketika dalam tawaf. Itu yang masalah. Dalam tawaf. Kebanyakan orang kita tawaf dengan selfie. Tawaf dengan ambil video dan sebagainya. Itu adalah batal. Ingat ya, batal. Nanti kalau tak percaya, saya keluarkan satu video. Ya, saya Sini tak silap saya ada skrin kan? Tak ada. Kalau tak ada skrin, saya bawa skrin, saya bawa LCD. Sebagaimana ya, ini pasal telah dinyatakan oleh Datuk Daud Cik Ngah dalam muzakarah yang lepas. Ya, kebanyakan orang kita apabila kita tengah tawaf, baru 2-3 pusingan ataupun 4 pusingan, 5 pusingan, kita selfie. Lepas tu kita ambil video dan sebagainya. Maka ketika itu batal kita punya tawaf pusingan itu. Andainya dia tak ditambah lagi, maka kemudian dia buat sa'i dan tahlul, sa'inya tidak sah, tahlulnya pun tidak sah. Andainya dia bersama dengan isteri, balik ke Malaysia dengan isteri bersama juga, maka dia sentiasa dalam keadaan ikhram, maka damnya 1 ekor unta. Kalau banyak kali pasal orang dalam ikhram melakukan persetubuhan, damnya 1 ekor unta. Okey, ingat ya. Jadi kalau sesiapa yang sadar pernah melakukan sedemikian, ya, sudah balik ke tanah airnya supaya tidak bersetubuh dalam keadaan ihram sepanjang masa, maka eloklah buat dam ihsar. Dam ihsar dia menyembelih 1 ekor kambing dan gunting rambut, itu diertinya, maka baru keluarlah kita daripada ihram kita. Ingat ya. Dan kita tak boleh makan kambing tu. Ya, kambing tu boleh bagi pada fakir miskin ataupun anak yatim contoh. Ingat ya, ini kebanyakan.
Kalau tuan-tuan tak, siapa yang saya ungkapkan, kurang-kurang tak begitu apa, nanti saya akan bawa Datuk Daud punya uraian. Sebab Datuk Daud salah satu majlis fatwa tabung haji. Ya, itulah dia. Oleh kerana sebagaimana yang apa, saya sekarang, saya hari Sabtu kursus haji di bawah Andalusia. Kalau hari Ahad saya kursus haji bawah Fulcra Travel. Ya, insya-Allah dalam ada lagi dalam 7 siri lagi baru habis. InsyaAllah sebelum Ramadan habislah. Ya, tolong kita ingatkan para kawan-kawan kita. Ya, jangan kita anggap, oleh kerana tawaf itu adalah istilah kita dalam solat. Tonton solat boleh ke ambil selfie? Selfie? Apa tu ambil video tengah solat? Tak boleh kan? Makan pun tak boleh. Begitulah keadaannya kita dalam apa ni, tawaf ni tadi. Pasal tawaf salah satu daripadanya mestilah berniat untuk apa, tawaf itu tadi yang kita lakukan. Ada nanti saya, kalau sekiranya apa, satu saya boleh buat satu tunjukkan kat situ apa yang tu wajib dalam apa, di sah-sahnya tawaf dan sunat-sunat dalam tawaf itu tadi. Ya, okey. Doa-doa itu adalah sunat, tapi ingat apa kata Imam Ghazali, ketika tawaf kita tak berdoa maka sah tawaf kita, tapi ibaratkan berniaga pulang modal sahaja. Ya, berniaga pulang modal sahaja. Tapi kalau selfie dan sebagainya, makan, maka batal solatnya. Batal apa? Tawafnya. Ingat ya, ingat itu. Pasal kebanyakan banyak perkara berlaku. Salah satu saya tak percaya tuan-tuan, ya, ini pasal bukan saya mengata orangnya, ya, oleh kerana dia sendiri siapa? Imam Masjid Taman Seri Melati Selayang. Ketika itu saya tak nak ikut jamaah manalah, ya, pasal company yang diikuti ni pun kira top jugalah kan. Ketika yang kesalahan atas pembawa dia, iaitu mutawif dia, baru 5 pusingan tawaf belum selesai, dia masuk dalam solat, bawanya jamaah tu solat dalam Hijr Ismail. Lepas itu, apa saya katakan, solat apa? Solat tawaf. Tawaf tak selesai, solat apa pula? Lah tu sambung semula tak? Sambung semula. Tapi sambung semula, lepas tu dia keluar ke sana, maka itu tidak sah solatnya. Jadi, maka itu kena dam. Apabila dirujuk balik kepada company itu tadi, yang membawanya itu, dendanya mutawif itu tadi suruh bayar dam sebagainya 1 ekor kambing. Oleh kerana itu tadi Tuan Imam itu tadi kesian, dia 50-50 bayar. Ya tak? Itu ingat ya, kita biar betul-betul. Kalau siapa nak menunaikan umrah, ya, menunaikan umrah haji, agak was-was contohnya, saya redha bagi ceramah free of charge, ya, contohnya panggil kat Masjid Surau sini contohnya, Ustaz kita buat kursus umrah tu, boleh, tak ada masalah, insya-Allah free, saya tak ada, ya, tak ada bayaran apa-apa. Okey, janji biar sempurna, bak katakan biar kita belajar betul-betul, ya. Kalau tak betul-betul, itulah keadaannya yang kadang-kadang, ya, dalam keadaan ihram ke, macam-macam dibuat, ambil selfie, ambil apa ni, makan dan sebagainya, ya tak? Bercakap itu pun ketika tawaf hanya dalam keadaan cakap ibadah. Contohnya suami isteri dah doakan anak, doakan cucu, itu boleh, ya. Tapi kalau katakan suami isteri, oh nanti bang, habis tawaf kita tak nak makan di hotel bang, kita makan di saji gitu. Itu dah lain, bukan ibadah namanya. Tak? Itu jadi itu bermakna batal dalam keadaan sedemikian. Pasal itulah katakan
Tawaf mesti ada air sembahyang dan sebagainya. Tawaf juga ibarat macam solat. Tawaf juga ibarat macam solat. Okey. Jadi oleh itu setakat ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah saya war-warkanlah Tuan Imam. Kalau sekiranya ada jamaah nak pergi apa, nak minta suruh saya bimbing sembahyang tu cara ni, saya redha. Saya tak perlu bayaran, tak perlu apa. Sebab saya makan, Allah yang bagi bayaran nanti. Ya dah. Anda ni digunakan, Allah yang membayarnya. Sebab apabila saya dengar sedemikian, dengar cerita-cerita kawan-kawan sedang tawaf, dia hantar WhatsApp kat kawan dan hantar apa dia. Nauzubillah. Ya. Saya tak pernah hantar WhatsApp kat kawan ketika sedemikian. Kecuali dalam kumpulan, jamaah itu lainlah cerita. Ya, dalam ibadah. Okay. Setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Saya memohon ribuan ampun dan maaf. Salah silap saya terkasar bahasa yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala hadzal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala hadzal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala hadzal majlis. Allahumma ij'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqu min ba'di tafarruqu ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. ورجعنا